Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Diharap kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, supaya dapat meneruskan pembelajaran dari rumah. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata ganda. Kata ganda. Jadi untuk itu kita lihat dahulu video pembelajaran untuk tajuk ini. Layang-layang. Gekuli. Kueh muih. Kekisi. Kura-kura. Kata ganda. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal kata ganda, menggunakan kata ganda dalam ayat dengan betul. Klik butang maju untuk meneruskan pembelajaran. Okey, murid-murid. Jadi pada akhir pembelajaran nanti diharap kamu dapat mengenal kata ganda, dan juga menggunakan kata ganda dalam ayat dengan betul. Okey, kita terus. Kata ganda. Kata ganda. Mata-mata. Lelaki. Bercakap-cakap. Tolong-menolong. Calar-balar. Ulang-alik. Kata ganda. Okey, itu di antara contoh-contoh kata ganda yang diberi ya. Kita lihat seterusnya ya. Kata ganda. Pelajaran kita kali ini bertajuk kata ganda. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda? Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata dasar yang diulang atau digandakan sebahagian atau seluruhnya. Okey, murid-murid ya. Nah, itu maksud kata ganda. Dia terbentuk daripada kata dasar yang diulang-ulang. Ya, digandakan sepenuhnya ataupun sebahagian daripadanya. Ya, kata dasar yang diulang. Contoh kata dasar murid. Ulang sekali lagi, murid-murid. Ya. Ataupun dan sebagainya lah. Nanti kita lihat seterusnya ya. Contohnya, anai-anai, mata-mata, jejari, lelangit, berbual-bual, bantu-membantu, kuih-muih, dan sayur-mayur. Okey, itu antara contoh. Ya. Anai-anai. Ini nama binatang lah. Mata-mata. Kata dasar dia mata. Ya, mata. Mata kita lah.
Tapi bila diulang mata-mata, ini dah jadi orang yang polis ya, biasanya polis ya, yang mengintip dinamakan mata-mata. Jejari. Jejari ni ialah jari-jari ya, tapi diulang separuh ataupun sebahagian daripadanya. Nanti kita lihat seterusnya ya. Macam manakah yang dikatakan kata ganda penuh, sebahagian dan sebagainya. Berdasarkan proses pembentukannya, kata ganda boleh digolongkan kepada 3 jenis, iaitu kata ganda penuh atau seluruh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak atau berima. Klik setiap butang untuk mempelajari topik berkenaan. Okey, kita lihat kata ganda penuh ya, ataupun seluruh. Kata ganda penuh terbentuk daripada kata dasar yang diulang atau digandakan sepenuhnya, sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Dalam tulisan, kata ganda ini diberi tanda sempang sebagaimana yang dapat anda lihat daripada contoh-contoh kata ganda yang dipaparkan tadi. Ya, kata ganda penuh. Kata ganda penuh ialah kata dasar yang diulang atau digandakan sepenuhnya. Sama ada dia ada imbuhan ataupun tidak. Contoh murid, murid-murid. Buku, buku-buku. Dan mesti ada tanda sempang ini ya, bila membuat penulisan kata ganda. Kata ganda penuh. Okey, kita tengok seterusnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan, ada kata ganda penuh yang terbentuk daripada kata dasar yang tidak diberi imbuhan, seperti contoh yang berikut. Kata dasar buku, digandakan sepenuhnya membentuk kata ganda penuh. buku-buku. Cantik, Menjadi cantik-cantik. Layang, menjadi layang-layang. Mata, menjadi mata-mata. dan Undang, menjadi undang-undang. sebagaimana yang dinyatakan, kata ganda penuh boleh juga dibentuk daripada kata dasar berimbuhan. Contohnya, seperti yang berikut. Kata dasar berimbuhan Pekerja, digandakan sepenuhnya membentuk kata ganda penuh. pekerja-pekerja. Petani, Menjadi petani-petani. Pemimpin, menjadi pemimpin-pemimpin. Arahan, menjadi arahan-arahan. dan Lukisan, menjadi lukisan-lukisan. Okey, murid-murid, ini ialah kata dasar yang diberi imbuhan. Contohnya pekerja, ya. Asal dia perkataan ini ialah kerja ditambah imbuhan pe. Jadi pekerja. Jadi bila digandakan dia akan jadi pekerja-pekerja. Contohnya lah pekerja-pekerja. Kata ganda ini membawa maksud banyak ya, ramai pekerja lah. Ya, atau banyak. Okey, petani, kata dasar dia tani. Tambah pe jadi petani, petani-petani. Jadi ramailah ni. Petani-petani ni ramai. Ya, orang yang bertani itu ramai, yang menanam. Ni kata dasar dia ialah pimpin. Bila ada imbuhan pe, dia jadi pemimpin. Maka digandakan jadi pemimpin-pemimpin ya, dan sebagainya lah. Okey, itu kata ganda penuh ataupun seluruh. Okey, kita lihat ni ya. Kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk dengan cara
mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar ini boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan. Okey, kita ulang sebahagian kata dasar. Jadi macam mana? Kita lihat ya. Untuk memahami kata ganda ini dengan lebih jelas, telitilah grafik yang dipaparkan. Perkataan lelaki, jejari, kekuda, lelangit dan lelabah ialah kata ganda separa. Okey. Jadi laki-laki tadi dia jadi lelaki. Dia tak ada tanda sempang di sini ya bila digandakan. Ni jejari ya. Membawa maksud keserupaan, ini menyerupai kata dasar dia, jejari. Jejari basikal, jejari motosikal. Ya, kalau jari, jari kita lah. Kalau jari-jari, itu tadilah. Motosikal punya jejari itu ya. Basikal punya. Jadi bila digandakan, ganda separa dia ialah jejari. Ya. Begitu juga dengan kuda. Kuda lain bila digandakan kuda-kuda ataupun kekuda. Ya, kuda-kuda atau kekuda. Apakah yang dikatakan kekuda ni? Ni dia. Okey. Itu kekuda. Kalau kuda tu binatang. Kalau kekuda, yang itu. Okey. Kemudian langit-langit. Langit ya. Bukan yang ada di atas. Kalau langit-langit lain ya. Kalau langit yang ada di atas tu. Kalau le langit, ni. Ni le langit. Labah-labah. Biasalah labah-labah ya. Bila digandakan separa dia jadi lelabah. Ya, nama haiwan. Baik, kita tengok seterusnya. Perhatikan bahawa hanya suku kata pertama pada kata asal yang diulang dan berubah menjadi bunyi vokal yang dilambangkan dengan huruf I Laki-laki, menjadi lelaki. Jari-jari, menjadi jejari. Kuda-kuda, menjadi kekuda. Langit-langit, menjadi lelangit. dan Rambut-rambut, menjadi. rerambut. Okey. Kata ganda ini tidak diberi tanda sempang. Ya, yang diubah di sini ini diletakkan penambahan i, huruf i. Ini LA. Dia jadi LE. LE kemudian diulang yang ini. Ini tambah le, laki. Ja ni jadi je. Di sini je jadi je jari dan seterusnya lah. Sekarang, teliti grafik yang seterusnya pula. Perkataan berbual-bual, merayau-rayau, menunjuk-nunjuk, bantu-membantu, dan bersalam-salaman ialah kata ganda separa yang terbentuk daripada kata terbitan atau kata berimbuhan. Kata ganda ini diberi tanda sempang. Perhatikan bahawa penggandaan yang berlaku hanya melibatkan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. Bentuk-bentuk gandaan itu pula boleh terletak di bahagian hadapan atau belakang kata tertentu. Contohnya, pada kata ganda berbual-bual, hanya diulang perkataan bual pada kata berimbuhannya menjadi berbual-bual dan bukannya berbual-berbual. Demikian juga yang berlaku dalam pembentukan kata ganda separa yang lain itu. Ya, itu kata ganda separa yang ada imbuhan.
Perlu diketahui bahawa bentuk-bentuk gandaan itu boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Contoh penggandaan separa yang sedemikian di bahagian belakang kata dasar adalah seperti yang dipaparkan. Bercakap. Kata dasarnya cakap menjadi bercakap-cakap. Mencakar. Kata dasarnya cakar menjadi mencakar-cakar. Dan sebaik. Kata dasarnya baik menjadi sebaik-baik. Itu macam mana kata dasarnya diulang ataupun kata ganda separanya ya. Manakala contoh penggandaan separa yang sedemikian di bahagian hadapan kata dasar adalah seperti yang berikut. Memandang. Kata dasarnya pandang menjadi pandang memandang. Mengejar. Kata dasarnya kejar menjadi kejar mengejar. Dan menolong. Kata dasarnya tolong menjadi tolong menolong. Okey, ini diletak di pangkal perkataan ya. Kalau tadi di hujung. Pandang, memandang. Kata dasar dia pandang. Kata dasarnya itu diletakkan di awal. Kalau yang tadi diletakkan di hujung. Ya. Kalau masih ingat lagi ya. Bercakap. Ini di hujung. Kata dasarnya cakap. Okey, tak di hujung. Kata dasar dia di hujung. Manakala Okey. Baik. Baik, itu kata ganda separa ya. Kata ganda berentak pula ya, berima. kata ganda berentak. Kata ganda berentak atau disebut juga kata ganda berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan bunyi atau penyesuaian bunyi sama ada di pangkal, di hujung atau bebas. Itu maksud kata ganda berentak. Mengalami persamaan bunyi. Ya, atau penyesuaian bunyi sama ada di pangkal, di hujung atau bebas. Kita tengok contoh. Sekarang, perhatikan grafik yang dipaparkan untuk meneliti contoh-contoh kata ganda berentak ini. Contoh kata ganda berentak dengan persamaan bunyi di pangkal ialah kayu-kayan, desas-desus, dan dentam-dentum. Contoh kata ganda berentak dengan persamaan bunyi di hujung ialah karut-marut, cerai-berai, dan calar-balar. Manakala contoh kata ganda berentak yang digandakan bentuk kata asalnya secara bebas ialah ulang-alik, mundar-mandir, dan kucar-kacir. Terdapat sekurang-kurangnya 5 aspek makna di sekitar penggandaan kata nama. Pertama, sebagai penanda jamak atau menandakan jumlah yang banyak. Contohnya, buku menjadi buku-buku. Rumah menjadi rumah-rumah. Dan ketua menjadi ketua-ketua. Kedua, sebagai penanda nama haiwan. Contohnya, kelip-kelip, rama-rama, dan labi-labi atau lelabi. Ketiga,
sebagai penanda kesamaan atau keserupaan. Contohnya, gula menjadi gula-gula. Siku menjadi siku-siku atau sesiku. Dan orang menjadi orang-orang. Keempat, sebagai penanda kepelbagaian jenis. Contohnya, batu menjadi batu batan. Kuih menjadi kuih muih. Dan lauk menjadi lauk pauk. Kelima, sebagai penanda tidak tentu. Contohnya, apa menjadi apa-apa. Bila menjadi bila-bila. Dan siapa menjadi siapa-siapa atau sesiapa. Perkataan-perkataan yang dibentuk melalui proses penggandaan mempunyai beberapa makna tertentu. Antaranya adalah seperti yang berikut. Pertama, menunjukkan perbuatan yang berulang-ulang. Contohnya, bergerak-gerak. Meliuk-liuk. Dan tersenyum-senyum. Kedua, menunjukkan perbuatan yang berpanjangan. Contohnya, terbayang-bayang. Teringat-ingat. Dan terkenang-kenang. Ketiga, menunjukkan perbuatan yang bersungguh-sungguh. Contohnya, bercerai-berai. Bergotong royong. Dan bertungkus lumus. Keempat, menunjukkan perbuatan yang saling berbalasan. Contohnya, berkejar-kejaran. Bermaaf-maafan. Dan berpandang-pandangan. Sebagai rumusan, kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata dasar yang diulang atau digandakan sebahagian atau seluruhnya. Terdapat 3 jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh atau seluruh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak atau berima. Semua kata ganda diberi tanda sempang kecuali kata ganda separa yang terbentuk daripada kata asal. Okey, murid-murid. Jadi cikgu harap kamu faham ya, apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda dan jenis-jenis kata ganda. Ya, kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berima ataupun berentak. Okey. Jadi cuba kita lihat aktiviti ya. Aktiviti. Kata ganda. Klik kata ganda bagi mengisi ruangan kosong yang disediakan. Klik butang semak setelah kesemua ruangan kosong di bawah dipenuhi. Okey, kita lihat ya. Kata ganda ya, mana yang dikatakan kata ganda. Okey. Jadi anak. Adakah ini kata ganda? Dia kata ganda yang pertama mesti ada tanda sempang. Yang pertama, yang kedua, kalau separuh tadi
dia ambil sebahagian. Okey, contohnya ni, gunung Ganang. Ni kata ganda berima atau berentak. Okey. Rumah-rumah. Ini kata ganda penuh. Kuda-kuda. Itu kata ganda penuh. Rerama. Ini kata ganda separuh. Okey, lagi. Ada lagi. Lelaki. Okey, lelaki. Lelaki kata ganda separa atau separuh. Okey, ada lagi. Jejari. Kata ganda separuh atau separa. Guru-guru. Kata ganda penuh, jamak, menunjukkan ramai guru. Kayu-kayan. Ini kata ganda berentak ataupun berima. Kuih-muih. Kata ganda berima. Rerama. Kata ganda separa ataupun sebahagian. Ya, nama binatang ya, rerama. Lelabah dan lelabah. Itu nama binatang ya, haiwan. Okey, nama serangga lah. Kata ganda separa. Jadi kita semak. Tahniah, jawapan anda tepat. Okey, kita tengok aktiviti 2. Klik dan seret kata ganda yang diberikan ke dalam ruangan yang sesuai untuk menunjukkan maksud penggunaannya. Klik butang semak untuk menyemak jawapan. Okey ya. Kalau kamu faham tadi, kamu boleh isi jawapan di sini. Contohnya lah nama haiwan. Ni. Jentik-jentik. Apa lagi? Obor-obor. Okey. Kalau yang banyak pula, dia menunjukkan benda itu banyak atau ramai. Guru-guru. Apa lagi? Meja-meja. Banyak. Kalau meja saja satu. Kalau meja-meja banyak. Okey. Kesamaan ataupun keserupaan. Contohnya bola. Ni bola, berbola. Siku. Tapi dia tak sama dengan siku. Okey. Kepelbagaian jenis. Maksud dia menunjukkan pelbagai jenis lah. Okey. Contoh kuih-muih. Ada banyaklah jenis kuih. Dia bukan satu jenis kuih saja, banyak jenis kuih. Kari pap ada, kuih koci ada, dan sebagainya lah. Sayur-mayur, banyak jenis sayur. Sayur kangkung ada, sayur sawi ada, sayur kobis ada dan sebagainya. Tidak tentu apa-apa bila-bila. Okey, kita semak. Tahniah, jawapan anda betul. Dan kita lihat aktiviti yang ketiga. Klik dan seret kata ganda yang betul ke dalam ayat di bawah. Okey. Yang ini cuba kamu tulis dalam buku tulis bahasa Melayu. Cikgu nak kamu tulis jawapan sahaja. Nombor 1, apa jawapannya? Okey, cikgu ulang semula. Tulis dalam buku bahasa Melayu, buku tulis bahasa Melayu. Cikgu nak kamu tulis jawapannya sahaja. Okey.
Contoh nombor 1. Pakaian di ampaian kosong kerana ibu tidak sempat mengangkatnya semasa hujan turun. Apakah kata ganda yang sesuai diisikan di tempat kosong ini? Okey. Tulis nombor 1 apa jawapannya. Cikgu bagi masa. Cikgu kira sampai 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Cikgu tukar lagi. Tukar pula ya. Soalan nombor 2. Okey. Kedua-dua orang budak itu kosong antara satu sama lain. Ada labah ke, pandang-memandang ke, terngiang-ngiang ke, basah kuyup ke, lintang pukang ke. Okey. Cikgu bagi masa untuk tulis. Nanti kita semak sama-sama. Okey. Nombor 3. Banglo yang usang itu dipenuhi sarang. Okey, sarang apa? Okey, seterusnya. Segala nasihat Ah Chong masih di telinga Maniam. Masih kosong di telinga Maniam. Okey, apa jawapannya ya? Nombor 5. Jamal lari kosong apabila dikejar oleh orang yang tidak siuman. Gelabah ke, pandang memandang, terngiang-ngiang, basah kuyup, lintang pukang. Okey. Seterusnya, Susan menyediakan kosong untuk dihidangkan kepada para tetamu. Okey, disediakan apa? Kayu-kayan, malu-malu, kuih-muih, lelaki, sepoi-sepoi. Okey. Seterusnya nombor 7. Murid-murid kosong dilarang berambut panjang. Murid-murid kosong dilarang berambut panjang. Jawapan atas ni ya. Apa jawapannya? Soalan nombor 8. Pasangan pengantin itu kosong apabila diusir oleh saudara mara mereka. Okey. Okey. Saya harap kamu dapat jawapan ya. 9. Tiupan angin yang kosong itu dapat menenangkan perasaan saya. Apa jawapannya? Dan akhir sekali ya, soalan nombor 10. Kosong Malaysia diekspor ke luar negara. Apa dia? Okey. Klik dan seret kata ganda yang betul ke dalam ayat di bawah. Okey, kita tengok jawapannya ya. Pakaian di ampaian basah. Ya, basah kuyup. Tepat sekali.
Kedua-dua orang budak itu pandang memandang. Tepat sekali. Antara satu sama lain. 3. Banglo yang usang itu dipenuhi sarang lelabah. Tepat sekali. 4. Segala nasihat Achong masih di telinga Maniam. Segala nasihat Achong masih terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang ni maksud dia terdengar-dengar. Macam terdengar-dengar. Tahniah, jawapan anda betul. Jamal lari kosong apabila dikejar oleh orang yang tidak siuman. Lintang pukang. Lari dengan begitu laju. Tanpa tujuan. Tanpa hala tujuan. Lintang pukang. Tepat sekali. 6. Susan menyediakan kuih muih untuk dihidangkan kepada para tetamu. Tahniah, jawapan anda betul. 7. Murid-murid kosong dilarang berambut panjang. Murid-murid lelaki, kata ganda separa, dilarang berambut panjang. Tepat sekali. Nombor 8. Pasangan pengantin itu malu-malu apabila diusik oleh saudara mara mereka. Tepat sekali. Yang ke-9. Tiupan angin yang sepoi-sepoi. Nak kata kuat tak kuat. Nak kata laju angin tu tak laju. Sepoi-sepoi. Nyaman. Tiupan angin yang sepoi-sepoi itu dapat menenangkan perasaan saya. Betul. Dan soalan terakhir. Kosong Malaysia dieksport ke luar negara. Kayu, kayan. Dieksport. Dieksport ni dijual. Dijual ke luar negara. Betul. Okey, ambil balik Itu tadi kata ganda dan juga beberapa aktiviti yang diberikan. Okey. Jadi untuk pengukuhan, lebih pengukuhan, saya guna kamu lihat buku buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 2 muka surat 5. Jadi kamu buat dalam buku aktiviti tugasannya kamu buat dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 5 dan juga muka surat 6. Jadi ada dua tugasan dua tugasan untuk kata ganda. Kata ganda ini sebenarnya dalam tajuk bahagian ni kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Lengkapkan dialog dengan kata ganda penuh yang betul. Okey. Tajuk dia Minggu Kebudayaan
serumpun. Okey. Okey. SK, Sekolah Kebangsaan Perdana akan mengadakan Minggu Kebudayaan Serumpun pada minggu hadapan. Imran, Alia, Liin dan Kiran berbual tentang aktiviti yang akan diadakan. Ini perbualan di antara Imran, Alia dan Liin. Okey. Contohnya guru-guru ada memberitahu saya bahawa banyak aktiviti akan diadakan sempena Minggu Kebudayaan Serumpun. Dan jawab Liin, sekolah-sekolah lain juga akan turut serta. Ini telah digunakan kata ganda penuh. Guru-guru. Jadi ramailah. Kata ganda penuh dalam bentuk jamak. Ramai. Banyak. Dan sekolah-sekolah. Okey. Pertandingan nyanyian lagu-lagu. Ini pun kata ganda penuh. Pertandingan nyanyian lagu-lagu tradisional juga akan diadakan. Okey, sumbangan. Sumbangan apa? Ni gambar apa ni? Okey. Kamu tulis di sini. Sumbangan apa? Adalah daripada ibu bapa. Ni gambar apa? Gambar murid-murid ataupun pelajar-pelajar. Okey. Jualan. Ni apa? Jadi kamu gunakan kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Jualan. Ni apa? Gambar apa? Kuih. Ni saya harap ada jualan. Ni gambar apa? Ini gambar apa? Pameran baju-baju. Ni gambar buku. Okey. Untuk muka surat 6, kamu buat ayat dengan menggunakan kata ganda yang diberi. Contohnya kemah-kemah, kawan-kawan, wow-wow, pengunjung-pengunjung, cenderamata-cenderamata, meja-meja. Bina ayat dengan menggunakan kata ganda tersebut. Muka surat 6. Contohnya kemah-kemah. Macam mana ayat dia? Kemah-kemah dipasang untuk keselesaan pengunjung. Contoh. Okey. Kemudian kawan-kawan pula. Mana? Ini adalah pesta wow. Pesta wow. Jadi ayat kamu kalau boleh mesti menggunakan berkaitan dengan pesta wow. Contohnya kemah-kemah ini dipasang untuk keselesaan pengunjung. Ini kawan-kawan. Alia berjumpa dengan kawan-kawannya di pesta wow. Kebangsaan contohnya. Wow-wow. Macam mana ayat dia? Pengunjung-pengunjung. Cenderamata-cenderamata. Okey. Kemudian meja-meja. Buat ayat dan tulis di sini. Okey, mudah-mudahan ya. Jadi, cikgu harap kamu faham tentang tajuk kita pada hari ini. Okey. Dan buat tugasan yang cikgu nyatakan tadi dalam buku aktiviti jilid 2. Muka surat 4 dan juga 5. Okey, muka surat 4 dan juga 5. Muka surat muka surat 5 5 dan juga 6. Muka surat 5 dan juga muka surat 6. Bukan muka surat 4 ya. Muka surat 5 dan juga muka surat 6. Jadi murid-murid, cikgu rasa setakat ini saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dan cikgu harap kamu faham ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.